5.42 pagi, sebuah bilik kecil. Dindingnya pucat, sedikit retak. Di bahagian sudut, kipas lama berputar perlahan tanpa bunyi yang jelas. Tidak ada tepukan, tidak ada cahaya lampu pentas, hanya satu bayang lelaki tua duduk di tepi katil kayu yang sudah berdecit setiap kali dia bergerak. Jalil Hamid. Dan sebuah radio lama yang hampir kehilangan frekuensi, bergetar halus, memutar kembali suaranya sendiri. Suara yang suatu ketika dahulu pernah memenuhi dewan, pernah membuat ribuan orang berdiri, pernah menjadi alasan orang jatuh cinta. Kini kedengaran jauh, seolah-olah datang dari dunia lain. Dia tidak tersenyum, tidak juga menangis, hanya memandang kosong ke arah lantai, seperti sedang mencari sesuatu yang telah hilang terlalu lama untuk diingati. Di luar, langit masih gelap. Azan subuh belum berkumandang. Dan dunia belum sempat menyadari bahwa seorang lelaki yang pernah dikenali oleh seluruh negara kini hidup dalam sunyi yang tidak dapat diterjemahkan dengan kata-kata. Jalil mengangkat tangannya perlahan, jari-jarinya sedikit menggigil, seolah-olah ingin menutup radio itu, tetapi dia berhenti di tengah jalan. Mungkin karena itu satu-satunya bukti bahwa dia pernah wujud, bahwa suara itu benar-benar miliknya, bahwa kehidupan yang pernah penuh dengan cahaya itu bukan sekadar mimpi. Dia pernah berdiri di pentas besar, lampu menyilaukan mata, suara penonton bergema seperti ombak. Namanya dipanggil berulang kali. Jalil Hamid, Jalil Hamid, Jalil Hamid. Dan ketika itu, dia percaya bahwa semua itu akan kekal, bahwa tepukan itu tidak akan pernah berhenti, bahwa cinta daripada orang ramai adalah sesuatu yang abadi, tetapi tidak ada siapa yang memberitahunya bahwa tepukan juga ada tarikh luput, bahwa populariti boleh pudar tanpa bunyi, tanpa amaran, hanya hilang, sedikit demi sedikit, sehingga yang tinggal hanyalah kenangan yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Tahun-tahun berlalu seperti bayang yang tidak sempat disentuh. Kontrak demi kontrak mula berkurang, panggilan mula menjadi jarang, nama yang dulu disebut setiap hari kini digantikan dengan wajah-wajah baru. Lebih muda, lebih segar, lebih diperlukan. Dan Jalil, yang pernah menjadi pusat perhatian, mula duduk di pinggir, melihat dunia bergerak tanpa dirinya, melihat industri yang pernah dia cintai berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi mengenalinya. Ada malam-malam di mana dia cuba menyanyi semula. Perlahan, di dalam bilik yang sama, suara itu masih ada, tetapi tidak lagi sama. Ada getaran halus yang tidak pernah wujud sebelum ini, ada keletihan yang tidak dapat disembunyikan, dan setiap kali dia berhenti, dia akan terdiam lama, seolah-olah sedang berbicara dengan versi dirinya yang lebih muda, bertanya sesuatu yang tidak pernah mendapat jawaban. Orang luar hanya melihat apa yang pernah dia jadi, bukan apa yang dia alami selepas itu. Mereka melihat gambar lama, video lama, senyuman yang dibekukan dalam masa, tetapi tidak ada siapa yang melihat pagi seperti ini. 5.42, bilik kecil, radio lama, seorang lelaki yang cuba memahami kemana hilangnya hidupnya, kemana perginya semua orang yang pernah mengelilinginya, kemana lenyapnya suara tepukan yang dulu begitu nyata. Dan di antara semua itu, ada satu perkara yang lebih menyakitkan daripada kehilangan populariti, yaitu kesunyian yang datang selepasnya. Kesunyian yang tidak berbunyi, tetapi menekan dari dalam, perlahan, tanpa henti, seperti air yang menitis di batu, menghakis sedikit demi sedikit, sehingga yang tinggal hanyalah ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apa-apa lagi, bahkan oleh kenangan itu sendiri. Orang masih mengingati dia sebagai seorang artis, wajah di poster lama, suara di radio, senyuman yang seolah-olah tidak pernah pudar, tetapi sedikit sekali yang tahu. Kehidupan sebenar Jalil Hamid
tidak pernah benar-benar menjadi kisah kejayaan seperti yang mereka bayangkan, bukan tentang cahaya, bukan tentang kemasyhuran, tetapi tentang satu demi satu kehilangan yang datang tanpa amaran, tanpa belas kasihan, tanpa ruang untuk berpatah balik. Dia pernah berada di atas sangat tinggi, terlalu tinggi sehingga dia sendiri percaya tiada apa yang boleh menjatuhkannya. Tawaran datang bertubi-tubi, kontrak tidak pernah putus, dan setiap kali dia melangkah keluar rumah, ada sahaja mata yang memandang dengan kagum. Tetapi di sebalik semua itu, ada sesuatu yang mula retak, perlahan, senyap, hampir tidak disedari. Ia bukan kejatuhan yang tiba-tiba, tetapi satu proses panjang, yang mengambil segalanya sedikit demi sedikit. Kehilangan pertama bukan wang, bukan juga populariti, tetapi kepercayaan. Ada orang yang pernah dia anggap seperti keluarga, yang duduk di sebelahnya ketika dia berada di puncak, yang berjanji akan kekal walau apapun berlaku. Tetapi ketika keadaan mula berubah, mereka adalah yang pertama pergi. Tanpa penjelasan, tanpa ucapan selamat tinggal, hanya hilang, seperti tidak pernah wujud. Jalil cuba memahami, cuba mencari sebab, tetapi semakin dia mencari, semakin jelas bahwa tidak semua hubungan dibina untuk bertahan. Sesetengahnya hanya wujud selagi ada sesuatu untuk diambil. Kemudian datang kehilangan kedua, lebih senyap, lebih dalam. Keluarganya sendiri mula menjauh. Bukan kerana mereka tidak sayang, tetapi kerana jarak yang dicipta oleh masa dan kesibukan yang tidak pernah berhenti. Tahun demi tahun dia habiskan di luar rumah, di pentas, di studio, di bandar yang tidak pernah dia ingat namanya, dan tanpa dia sedari, anak-anaknya membesar tanpa kehadirannya. Momen kecil yang sepatutnya menjadi kenangan, terlepas begitu sahaja. Dan apabila dia akhirnya mempunyai masa untuk kembali, semuanya sudah berubah. Wajah-wajah yang dulu menunggu kini menjadi asing. Suara yang dulu memanggil kini menjadi diam. Dan yang paling menyakitkan, kehilangan yang tidak dapat dilihat adalah kehilangan dirinya sendiri. Jalil mula tidak mengenali lelaki di cermin. Dia masih memakai nama yang sama, tetapi bukan lagi orang yang sama. Keputusan-keputusan yang dibuat ketika muda, pilihan-pilihan yang nampak betul pada waktu itu, mula menunjukkan kesannya satu demi satu. Wang yang pernah banyak hilang tanpa dia benar-benar sedar ke mana perginya. Peluang yang pernah datang tanpa diminta, kini tidak lagi muncul walaupun dia menunggu. Ada satu malam, dia duduk sendirian, lampu dimatikan, hanya cahaya dari luar yang masuk melalui tingkap, dan untuk pertama kalinya, dia bertanya kepada dirinya sendiri, adakah semua ini berbaloi? Adakah semua tepukan itu cukup untuk menggantikan apa yang telah dia hilang? Tetapi soalan itu tidak pernah mendapat jawapan. Hanya bergema dalam ruang kosong, seperti suara yang hilang arah. Orang melihat kejayaannya sebagai sesuatu yang lengkap, sebagai sebuah cerita yang indah, tetapi mereka tidak pernah melihat apa yang berlaku selepas tirai ditutup. Mereka tidak melihat bagaimana seorang lelaki yang pernah menjadi simbol kegemilangan perlahan-lahan belajar hidup dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Mereka tidak tahu bahawa di sebalik setiap lagu yang mereka dengar, ada malam-malam panjang yang dipenuhi penyesalan, ada pagi-pagi sunyi seperti 5.42 tadi, di mana dia terpaksa berhadapan dengan realiti yang tidak pernah dia bayangkan ketika berada di puncak. Dan mungkin itulah twist yang sebenar. Bukan tentang bagaimana dia jatuh, tetapi tentang bagaimana dunia tidak pernah benar-benar perasan bahawa dia telah jatuh, kerana bagi mereka, Jalil Hamid masih kekal sebagai nama, sebagai suara, sebagai kenangan, sedangkan bagi dirinya, semua itu hanyalah bayang kepada sesuatu yang telah lama hilang,
dan tidak akan pernah kembali sama seperti dahulu. Pada awalnya, tiada siapa mengenali Jalil Hamid. Tidak ada nama besar, tidak ada lampu. Hanya seorang pemuda yang membawa mimpi terlalu besar untuk sebuah kehidupan yang terlalu kecil. Dia bermula dari kosong, benar-benar kosong. Rumah sederhana, pakaian yang dipakai berulang kali, dan suara yang hanya didengari oleh dinding, oleh angin malam, oleh dirinya sendiri. Dia menyanyi bukan kerana ada yang meminta, tetapi kerana itu satu-satunya cara dia tahu untuk bernafas. Hari-hari awalnya penuh dengan penolakan. Pintu demi pintu ditutup. Ada yang ketawa, ada yang tidak peduli, ada yang hanya memandang tanpa benar-benar mendengar. Tetapi Jalil terus datang, membawa suara yang sama, membawa harapan yang semakin nipis, tetapi tidak pernah benar-benar padam. Dia berjalan jauh hanya untuk satu peluang kecil, menunggu berjam-jam hanya untuk didengar beberapa saat, dan setiap kali dia pulang, dia membawa pulang lebih banyak keraguan daripada keyakinan. Namun, sesuatu akhirnya berubah. Perlahan, hampir tidak disedari. Seseorang mula mendengar, seseorang mula percaya, dan dari satu peluang kecil, datang peluang kedua, kemudian ketiga, sehingga suatu hari, nama Jalil Hamid tidak lagi asing. Lagu-lagunya mula diputarkan, wajahnya mula muncul, dan untuk pertama kalinya, dunia mula memberi ruang untuknya berdiri. Itulah permulaan zaman keemasan. Zaman di mana segalanya terasa mungkin. Dia berada di pentas. Lampu menyinari setiap langkahnya, penonton menyanyi bersama. Dan setiap nota yang keluar dari suaranya disambut dengan tepukan yang tidak pernah putus. Dia menjadi simbol kejayaan, bukti bahwa seseorang dari bawah boleh naik ke atas, bahwa mimpi boleh menjadi nyata jika cukup kuat diperjuangkan. Tetapi, di sebalik semua itu, sesuatu yang halus mula tumbuh, sesuatu yang tidak kelihatan pada awalnya, tetapi cukup kuat untuk menghancurkan segalanya kemudian. Tekanan yang datang tanpa henti. Setiap persembahan mesti lebih baik daripada yang sebelumnya. Setiap lagu mesti lebih besar. Setiap langkah mesti sempurna. Dan perlahan-lahan, dia mula kehilangan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Dia tidak lagi menyanyi kerana cinta, tetapi kerana tuntutan. Pilihan-pilihan kecil yang nampak tidak penting mula membawa kesan yang besar. Keputusan yang dibuat dalam keadaan letih, dalam keadaan tertekan, mula mengubah arah hidupnya tanpa dia sedari. Ada peluang yang dia tolak, yang tidak pernah kembali. Ada kepercayaan yang dia berikan kepada orang yang tidak sepatutnya menerimanya. Dan ada masa yang dia korbankan untuk sesuatu yang akhirnya tidak kekal. Hubungan yang dulu kuat mula retak. Rakan-rakan lama yang pernah bersama di awal perjalanan mula merasa jauh. Ada yang merasakan dia berubah. Ada yang tidak lagi memahami siapa dia. Dan Jalil terperangkap di tengah. Tidak lagi sama seperti dulu. Tetapi juga tidak benar-benar menjadi siapa yang dia cuba capai. Di atas pentas, dia masih bersinar. Senyumannya masih sama. Suaranya masih dipuji. Tetapi di belakang, ada sesuatu yang perlahan-lahan runtuh. Dia mula penat. Bukan hanya secara fizikal, tetapi secara emosi. Setiap hari terasa lebih berat daripada sebelumnya. Setiap kejayaan terasa kurang bermakna daripada yang sepatutnya. Dan yang paling berbahaya adalah ketika dia sendiri tidak menyedari bahawa semua ini sedang berlaku. Bahawa di tengah kejayaan yang kelihatan sempurna, benih-benih tragedi sudah lama ditanam. Menunggu masa untuk tumbuh, menunggu saat di mana segala sesuatu yang dibina dengan susah payah itu mula retak, satu demi satu, tanpa cara untuk dihentikan. Di atas pentas, dia tersenyum.
Cahaya lampu memantul pada wajahnya, membuatkan segala-galanya kelihatan sempurna. Penonton melihat seorang lelaki yang masih kuat, masih utuh, masih Jalil Hamid yang mereka kenal. Tetapi di sebalik tirai, di belakang pentas yang sunyi, tangannya menggigil sedikit. Bukan kerana takut, tetapi kerana sesuatu yang baru sahaja berlaku. Sebuah panggilan telefon, pendek, tanpa emosi, tetapi cukup untuk mengubah seluruh arah hidupnya. Dari sudut Jalil sendiri, dunia terasa seperti bergerak terlalu cepat dan terlalu perlahan pada masa yang sama. Dia berdiri di tengah-tengah kejayaan, tetapi hatinya tidak berada di situ. Ada sesuatu yang sentiasa menariknya ke bawah, satu perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah dia sedang kehilangan sesuatu yang penting, tetapi tidak tahu apa. Setiap kali dia melihat cermin, dia cuba mencari dirinya yang lama, lelaki yang penuh semangat, yang percaya pada setiap langkahnya, tetapi yang dia lihat hanyalah seseorang yang semakin jauh, semakin asing. Dalam diam, dia mula bertanya, adakah ini harga yang perlu dibayar untuk menjadi siapa dia sekarang? Adakah semua ini memang ditakdirkan? Atau dia sendiri yang memilih jalan ini tanpa memahami akibatnya? Dari sudut keluarga, ceritanya berbeza. Mereka tidak melihat lampu, tidak mendengar tepukan. Mereka hanya melihat seorang lelaki yang semakin jarang pulang, semakin sukar difahami, semakin jauh walaupun duduk di hadapan mereka. Ada makan malam yang sunyi, di mana kerusi Jalil kosong. Ada hari-hari penting yang berlalu tanpa kehadirannya. Dan ada perbualan yang tidak pernah selesai, kerana dia terlalu letih untuk mendengar, terlalu penat untuk menjelaskan. Bagi mereka, Jalil bukan sekadar artis. Dia adalah ayah, suami, seseorang yang sepatutnya ada, tetapi perlahan-lahan menjadi bayang dalam rumahnya sendiri. Mereka cuba memahami, cuba bersabar, tetapi masa tidak menunggu, dan jarak itu semakin besar, sehingga pada satu titik, mereka sendiri tidak pasti sama ada dia masih sebahagian daripada hidup mereka atau hanya nama yang mereka kenal dari luar. Dan dari sudut penonton, segalanya kelihatan berbeza sekali. Mereka melihat kesempurnaan, mereka melihat kejayaan, mereka melihat seorang legenda yang masih berdiri, masih menyanyi, masih memberi mereka apa yang mereka inginkan. Bagi mereka, Jalil Hamid adalah simbol ketahanan, simbol bakat, simbol seorang yang berjaya. Mereka tidak melihat malam-malam di mana dia duduk sendirian. Tidak tidur, hanya memandang siling, cuba menenangkan fikirannya yang tidak pernah berhenti. Mereka tidak mendengar perbualan yang tidak pernah diucapkan, soalan-soalan yang hanya wujud dalam diam. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali dia melangkah ke pentas, ada sebahagian dirinya yang tertinggal di belakang, tidak mampu ikut bersama. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah bagaimana ketiga-tiga dunia ini, Jalil, keluarga, dan penonton hidup dalam realiti yang sama. Tetapi tidak pernah benar-benar bertemu. Jalil cuba menjadi kuat untuk penonton, cuba menjadi hadir untuk keluarga, tetapi dalam proses itu, dia semakin hilang dari dirinya sendiri. Ada satu detik, selepas satu persembahan besar, ketika semua orang sudah pulang, lampu sudah dipadamkan, dan hanya tinggal sisa bunyi di ruang kosong. Jalil berdiri sendirian di tengah pentas. Tidak ada musik, tidak ada suara, hanya sunyi yang terlalu jelas. Dia memandang ke arah kerusi-kerusi kosong. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasa sebelum ini. Bukan kegagalan, bukan kehilangan, tetapi satu kesunyian yang datang walaupun dikelilingi oleh ribuan manusia sebelumnya. Dan pada saat itu, semua sudut pandang, semua versi cerita, seolah-olah bertembung dalam satu titik,
Seorang lelaki yang pernah dimiliki oleh semua orang, tetapi akhirnya tidak lagi dimiliki oleh sesiapa pun, dan semuanya tidak runtuh dalam satu hari. Tidak ada satu letupan besar, tidak ada satu peristiwa yang jelas untuk disalahkan. Hanya perkara-perkara kecil, hampir tidak kelihatan, tetapi cukup untuk mengubah arah hidupnya sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya dia sendiri tidak sadar bila semuanya sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Satu malam, tepat 2:13 pagi, teleponnya bergetar. Skrin menyala di dalam gelap, memecahkan sunyi yang pekat. Hanya satu message, pendek, tanpa emoji, tanpa penjelasan panjang. Aku dah tak boleh tunggu lagi. Jalil membaca sekali, kemudian 2 kali, kemudian dia hanya memandang skrin itu lama, seolah-olah berharap ayat itu akan berubah. Tetapi tidak. Dan anehnya, dia tidak membalas. Bukan kerana dia tidak mahu, tetapi kerana dia tidak tahu harus berkata apa. Kadang-kadang, satu mesej cukup untuk menutup sesuatu yang telah dibina selama bertahun-tahun. Beberapa minggu selepas itu, dia dimasukkan ke hospital. Bukan sesuatu yang diumumkan, tidak ada wartawan, tidak ada gambar, hanya satu bilik putih, bau antiseptik, bunyi mesin yang berbunyi perlahan setiap beberapa saat. Doktor bercakap, tetapi suaranya seperti jauh. Seolah-olah datang dari hujung lorong yang panjang. Tekanan, keletihan, mungkin perlu berehat. Berehat. Perkataan yang terlalu mudah untuk sesuatu yang tidak pernah semudah itu. Kerana bagaimana seseorang yang hidupnya bergantung pada pergerakan tiba-tiba diminta untuk berhenti, dan ketika dia pulang, dunia tidak berhenti bersamanya. Panggilan terus berkurang, tawaran semakin jarang. Orang mula bertanya, perlahan, berhati-hati, dia masih aktif ke? Soalan itu kecil, tetapi cukup untuk menusuk. Kemudian datang satu lagi perkara kecil, angka-angka di dalam akaun bank yang tidak lagi sama seperti dulu. Perbelanjaan yang pernah terasa ringan, kini menjadi beban. Komitmen lama, hutang yang tidak pernah benar-benar selesai, mula muncul satu persatu. Tidak besar pada awalnya, tetapi cukup untuk membuatkan dia mula berfikir setiap kali ingin membuat keputusan. Dan untuk seseorang yang pernah hidup tanpa perlu memikirkan itu, perubahan itu terasa seperti jatuh ke dunia yang tidak dikenali. Ada satu petang, dia duduk di meja dengan sekeping kertas di hadapannya. Bukan kontrak, bukan skrip, tetapi bil. Dia memandang angka-angka itu lama, kemudian tersenyum kecil, bukan kerana lucu, tetapi kerana dia sendiri tidak percaya bahawa hidupnya telah sampai ke titik ini. Dari pentas besar, kekiraan kecil yang tidak pernah dia pedulikan dahulu. Dan yang paling sunyi adalah satu perbualan terakhir dengan seseorang yang pernah sangat dekat dengannya. Tidak ada jeritan, tidak ada drama, hanya suara yang perlahan, hampir berbisik. Kau dah berubah, atau mungkin aku yang tak pernah kenal siapa kau sebenarnya. Ayat itu tidak panjang, tetapi ia tinggal. Lebih lama daripada yang lain, melekat di suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu bagaimana untuk menghapusnya. Sejak hari itu, Jalil mula sedar bahawa bukan perkara besar yang menjatuhkan seseorang, bukan kegagalan besar, bukan skandal, tetapi perkara-perkara kecil yang datang satu demi satu tanpa bunyi, tanpa perhatian, sehingga suatu hari, apabila dia akhirnya melihat sekeliling, semuanya sudah berubah, dan dia tidak lagi berdiri di tempat yang sama seperti dulu. Pada satu ketika, semuanya masih kelihatan terkawal. Kejayaan masih ada, nama masih disebut, tawaran masih datang, walaupun tidak sebanyak dulu. Tetapi di dalam dirinya, tekanan mula menebal. Bukan tekanan yang boleh dilihat, tetapi yang duduk diam di dada.
membuatkan setiap nafas terasa sedikit lebih berat daripada sebelumnya. Tekanan itu perlahan-lahan berubah menjadi keputusan. Dan keputusan tidak semuanya betul. Dia mula menolak perkara yang sepatutnya dia pegang. Mula menerima perkara yang sepatutnya dia tolak. Mula mempercayai orang yang tidak pernah benar-benar berada di sisinya. Pada mulanya, tiada apa yang kelihatan salah. Semuanya masih berjalan. Tetapi kemudian, satu peluang hilang. Senang, tanpa bunyi. Kemudian, satu lagi. Masih senyap. Dan sebelum dia sadar, pintu-pintu yang dulu sentiasa terbuka, mula tertutup satu demi satu. Dia kehilangan peluang, kemudian kehilangan arah. Rakan-rakan lama yang pernah berdiri bersamanya ketika dia tidak ada apa-apa, mula menjauh. Bukan kerana benci, tetapi kerana mereka tidak lagi mengenali siapa dia. Perbualan menjadi pendek, pertemuan menjadi jarang. Dan akhirnya hilang begitu sahaja, tanpa satu penamat yang jelas. Dia kehilangan rakan, kemudian kehilangan kepercayaan. Ada hari-hari di mana dia cuba menghubungi mereka semula. Memandang nombor lama di telefon, jari berhenti di atas skrin, tetapi tidak pernah menekan butang panggil. Kerana dia sendiri tidak pasti. Sama ada mereka masih menunggu atau sudah lama berhenti peduli. Dan di tengah semua itu, dia mula kehilangan sesuatu yang lebih dalam. Dirinya sendiri. Dia masih menyanyi, tetapi tidak lagi merasakan lagu itu. Masih tersenyum, tetapi tidak lagi tahu untuk siapa. Masih berdiri, tetapi tidak lagi tahu kenapa. Segala sesuatu yang pernah menjadi identitinya mula terasa kosong. Seperti dia hanya memainkan peranan dalam kehidupan yang bukan lagi miliknya. Dan kesunyian mula masuk tanpa dia sedar. Bukan kesunyian yang kuat, bukan yang membuatkan dia menangis, tetapi yang perlahan, yang duduk di sebelahnya setiap malam, yang mengikutinya ke mana sahaja. Walaupun di tengah orang ramai, dia kehilangan masa, kemudian kehilangan makna. Ada satu malam, dia duduk di ruang tamu, lampu tidak dinyalakan, hanya cahaya dari luar yang samar masuk melalui tingkap. Telefon di tangannya, senyap. Tidak ada mesej, tidak ada panggilan, tidak ada sesiapa. Dan untuk pertama kalinya, dia menyedari sesuatu yang selama ini dia cuba elakkan, bahawa semua yang pernah dia bina, semua yang pernah dia kejar, tidak lagi ada di situ. Dia kehilangan pewan, kemudian kehilangan orang, kemudian kehilangan dirinya, dan akhirnya dia kehilangan sebab untuk terus melangkah ke depan. Apa sebenarnya yang telah dia tukarkan? Untuk semua ini, adakah setiap tepukan berbaloi dengan setiap malam yang dia lalui sendirian? Bila semuanya mula berubah, dan kenapa dia tidak pernah menyedarinya lebih awal? Adakah itu satu kesilapan atau rangkaian pilihan kecil yang akhirnya menghancurkan segalanya? Siapa yang benar-benar meninggalkannya dan siapa yang sebenarnya tidak pernah ada sejak awal? Adakah dia pernah benar-benar dicintai atau hanya diperlukan ketika dia masih bersinar? Mengapa semakin tinggi dia naik, semakin jauh dia dari dirinya sendiri? Ada apa dia respon kejar farfene? Atau melarikan diri daripada sesuatu yang tidak pernah selesai? Ketika dia tersenyum di atas pentas, apa yang sebenarnya dia sembunyikan di dalam? Adakah keluarganya pernah faham? Atau mereka hanya belajar menerima seorang lelaki yang semakin asing? Dan rakan-rakan yang hilang itu, adakah mereka pergi kerana dia berubah? Atau kerana mereka sudah melihat sesuatu yang dia sendiri tidak nampak? Pada malam-malam panjang itu, ketika dia tidak tidur, apa yang bermain di fikirannya? Penyesalan? Ketakutan? Atau kekosongan yang tidak dapat dijelaskan? Adakah dia pernah cuba kembali? Atau dia sudah tahu bahawa tiada jalan pulang? Dan jika diberi peluang sekali lagi, adakah dia akan memilih jalan yang sama? Atau dia akan berhenti lebih awal? Sebelum semuanya menjadi terlalu mahal untuk diperbaiki,
Siapakah Jalil Hamid sebenarnya? Tanpa pentas, tanpa suara, tanpa nama? Adakah dia masih wujud? Atau sudah lama hilang di antara semua versi dirinya yang pernah dikenali orang? Dan yang paling sunyi, ketika radio itu terus memainkan suaranya setiap pagi, siapa sebenarnya yang sedang dia dengar? Dirinya? Atau bayang kepada seseorang yang tidak akan pernah kembali? Dalam banyak cerita tentang kemasyhuran, orang selalu melihat hasil akhirnya. Nama besar, lagu yang kekal, wajah yang diingati. Tetapi apa yang jarang dibincangkan adalah struktur di sebalik semua itu. Bagaimana sebuah identiti dibina. Dan pada masa yang sama, bagaimana ia boleh memakan tuannya sendiri? Jalil Hamid bukan kes yang terpencil. Dia hanyalah satu contoh dalam satu sistem yang lebih besar, di mana nilai seseorang sering diukur berdasarkan sejauh mana dia boleh memberi kepada orang lain. Selagi suara itu diperlukan, selagi wajah itu dikenali, selagi nama itu boleh dijual, dia akan terus disokong. Tetapi apabila semua itu mula menurun, sistem yang sama tidak lagi mempunyai sebab untuk menahan dia daripada jatuh. Ini bukan tentang kegagalan individu semata-mata. Ini tentang bagaimana kejayaan itu sendiri datang dengan kos yang jarang dijelaskan dari awal. Tekanan untuk kekal relevan, keperluan untuk sentiasa menjadi versi terbaik, walaupun diri sebenar semakin letih. Dan dalam jangka masa panjang, jurang antara persona dan manusia sebenar itu akan semakin luas, sehingga satu hari kedua-duanya tidak lagi boleh disatukan. Dalam kes seperti ini, kehilangan tidak berlaku secara dramatik. Ia tidak datang dengan satu peristiwa besar yang jelas. Ia berlaku secara berlapis, perlahan, konsisten, hampir tidak disedari. Seorang artis mungkin masih berdiri di pentas, tetapi secara dalaman, dia sudah lama berundur. Dan apabila dunia akhirnya menyadari perubahan itu, prosesnya sudah terlalu jauh untuk dipatahkan. Ada satu realiti yang jarang diakui, bahwa kemasyhuran tidak pernah direka untuk melindungi seseorang. Ia direka untuk menonjolkan, untuk memperbesar, untuk menjadikan sesuatu lebih jelas, lebih terang. Tetapi dalam proses itu, ia juga memperbesar tekanan, mempercepatkan keletihan, dan mendedahkan setiap kelemahan yang cuba disembunyikan. Seorang artis, pada asasnya, tetap manusia biasa. Dia mempunyai had, dia mempunyai keperluan emosi, dia memerlukan ruang untuk gagal, untuk berhenti, untuk menjadi tidak sempurna. Tetapi apabila identitinya terlalu terikat dengan persepsi awam, ruang itu semakin mengecil, sehingga akhirnya dia tidak lagi mempunyai tempat untuk kembali. Dan disitulah ironi itu berlaku, bahwa kejayaan yang sepatutnya menjadi kemuncak boleh bertukar menjadi lapisan yang menutup realiti sebenar. Orang melihat apa yang dipaparkan, tetapi tidak melihat apa yang disembunyikan. Orang mendengar apa yang dipersembahkan, tetapi tidak mendengar apa yang dipendam. Dan dalam banyak kes, termasuk Jalil Hamid, kisah sebenar tidak pernah berada di atas pentas. Ia berlaku di luar cahaya, di ruang yang tidak dirakam, di detik-detik yang tidak mempunyai penonton. Ada kehidupan yang dari jauh kelihatan lengkap, terang, teratur, berjaya. Tetapi apabila dilihat dari dekat, yang muncul bukanlah kemewahan, bukan juga kegemilangan, tetapi retakan-retakan kecil yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi. Dan kadang-kadang, apa yang kita panggil cahaya itu bukan benar-benar menerangi kehidupan seseorang. Ia hanya cukup terang untuk memastikan bayang-bayangnya tidak pernah kelihatan oleh orang lain.